KPM. Hai semua, anda sedang menonton Sukses STPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Dan mata pelajaran kita pada hari ini adalah pengajian am. Jadi kepada pelajar-pelajar yang menonton sekarang, sekiranya anda akan mengambil mata pelajaran ini untuk STPM nanti, pastikan anda berikan perhatian yang sepenuhnya kerana cikgu kita untuk hari ini akan berkongsi kepada anda panduan dan juga tips bagaimana anda boleh mendapatkan skor maksimum bagi setiap soalan. Tetapi sebelum tu, apa kata kita tengok profil guru? Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Abdullah daripada Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak Bernam, Selangor. Hai Cikgu. Hai Sean, terima kasih. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Okey, baik Cikgu, jom kita mulakan Cikgu. Okey, terima kasih Sean. Okey, silakan Cikgu. Terima kasih. Pelajar sekalian, saya Cikgu Abdullah bin Ali dari Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra. Anda bersama saya dalam Sukses STPM 2021. Untuk hari ini, kita akan melihat bagi mata pelajaran STPM semester 3. Sebelum itu, kita akan lihat dulu dari segi pengagihan wajaran untuk subjek pengajian am. Sean, kalau kita lihat di sini, pelajar telah pun menduduki pengajian am kertas 1 untuk kertas 9001, di mana wajarannya ialah 29%. Dan pengajian am semester 2 22%, pengajian am semester 3 yang akan pelajar duduki 29% dan juga kertas 4 kerja khusus untuk 20%. Baik. Okey Sean. Sebenarnya saya nak tanya Cikgu, kenapa SEM 3 tu sangat penting bagi pelajar? Ya, ini bagus Sean. Kalau kita lihat untuk mata pelajaran untuk SEM 1, SEM 2, pelajar berpeluang untuk mengulang subjek tersebut. Tetapi untuk SEM 3, pelajar tidak ada peluang untuk mengulang. Sebab itu pelajar perlu memberi tumpuan dan mendapat markah yang terbaik untuk peperiksaan SEM 3. Okey. Seterusnya kita lihat apakah perlu pelajar fahami. Untuk hari ini, kaedah memahami kehendak soalan. Ini adalah sangat penting. Yang kedua, pelajar akan didedahkan teknik untuk menjawab soalan dengan lebih cemerlang. Dan selalu yang menjadi masalah kepada pelajar ialah berkaitan tentang pengagihan masa. Ya, betul. Ini selalu menjadi masalah kepada pelajar. Kalau kita lihat, sepatutnya pelajar dari segi pengagihan masa, bahagian A pelajar peruntukan 20 minit. Iaitu satu soalan 80 saat dan markah diperuntukkan 15 markah. Manakala bahagian B 30 markah, di mana mengandungi 2 soalan, pelajar perlu menjawab satu soalan 15 markah. Okey, manakala bahagian C Sean, kita peruntukkan 70 minit. Di mana satu soalan 35 minit mengandungi 2 soalan. Mengandungi 3 soalan, pelajar perlu menjawab 2 soalan. Iaitu memberi peruntukan 50 markah. Namun begitu Sean, untuk hari ini tumpuan kita adalah pada bahagian B, alih bentuk komunikasi. Kerana apa? Kerana pada bahagian B ini terlalu banyak perkara-perkara teknikal yang perlu pelajar fahami. Di mana 2 soalan jawab 1 soalan, masa 30 minit. Dari segi kepanjangan tidak terhad. Dari segi pemarkahan, idea akan mendapat 4 markah, huraian 8 markah, bahasa 1 markah dan rumusan 2 markah. So, jumlah keseluruhan adalah 15 markah. Ini adalah soalan-soalan ataupun topik-topik yang pernah keluar dari tahun 2015 hingga tahun 2020, iaitu soalan yang sebenar. Kalau kita lihat dari segi perbandingan dan perubahan acap kali keluar. Begitu juga dari segi hubung kait, pada tahun 2015 dia keluar. Kalau Sean tengok dari segi
agihan soalan pecahan itu dia setara. Dan yang paling penting, perbandingan dan perubahan itu acap kali keluar, dan ini adalah asas kepada bahagian ini. Baik. Okey. Seterusnya kita lihat dari segi bentuk persamaan linear ni, sama ada dia boleh tanya dari segi jadual, carta ataupun gambar rajah. Tetapi untuk kali ini fokus kita adalah kepada jadual. Apa perlu saya tahu? Pertama, bahagian B, pelajar perlu memahami dari segi pola, di mana mengandungi pola perubahan dan pola bandingan. Apabila disebut perubahan saja, dia merujuk kepada pola perubahan, dan bila bandingkan, melihat secara mendata ataupun horizontal, dan juga secara menegak ataupun kita panggil secara vertikal. Sama ada membaca daripada kiri ke kanan ataupun dari atas ke bawah. So kita akan dedahkan kepada pelajar. Seterusnya, ini dia. Ini adalah apa yang perlu pelajar fahami dari segi pola perubahan. Pertama, ada pola dinyatakan dengan jelas. Maknanya polanya sama ada meningkat, menurun atau tidak konsisten. Okey. Yang kedua, mesti ada tahun asas. Tahun asas itu maknanya tahun mula dia. Kalau dia 2001 hingga 2013, so 2001 itu kita panggil tahun asas dia. Okey. Perubahan dinyatakan dengan jelas dengan mengemukakan data mutlak dan data peratus. So pelajar mesti nyatakan data mutlak dan juga data peratus. Unit dinyatakan dengan jelas. Perhatikan, andainya ada simbol pada jadual seperti anggaran. Perkataan anggaran itu perlu dinyatakan. Jumlah keseluruhan juga boleh diangkat sebagai satu jawapan. Baik, cikgu. Dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Sukses STPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Abdullah bagi mata pelajaran pengajian AM. Baiklah cikgu, silakan. Terima kasih Sean. So kita teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kita lihat, kita sambung semula dari segi pola perubahan. Baik. Seperti cikgu nyatakan tadi Sean, dari segi pola perubahan ada 3 perkara yang pelajar perlu fahami. Yang pertama, melihat pada jadual, iaitu berlaku peningkatan, pola meningkat, pola menurun dan pola tidak konsisten. Okey, kita lihat satu soalan di sini ya. Berdasarkan jadual di bawah, huraikan pola perbelanjaan kerajaan persekutuan dari tahun 2017 hingga anggaran tahun 2019. So kita lihat kepada jadual kita di sini. Kalau kita lihat jadual yang dinyatakan di sini Sean, 2017 itu yang cikgu mengatakan tadi sebagai tahun asas. Okey, ada perkara yang perlu pelajar fahami, iaitu dari segi perkataan anggaran. Pelajar seharusnya tidak boleh menulis perkataan, contohnya ditulis tahun 2019 sahaja. So maknanya pelajar tidak akan dapat markah di situ, kerana itu adalah anggaran. Kita jangkakan. Okey. So kalau kita lihat jadual ini ya pelajar, iaitu kita ada 5 sektor, iaitu kita ada ekonomi, pendidikan, keselamatan, kesihatan dan sektor-sektor lain. Apa yang cikgu nyatakan tadi di sini, iaitu kita lihat dari segi ekonomi. Bagaimana kita lihat sama ada pola dia meningkat, menurun atau tidak konsisten. Di sini bila dapat soalan macam ni, pelajar tandakan di hujungnya. So kalau kita lihat 2413, 2667, 3312. So Sean nampak ni meningkat, menurun atau tidak konsisten? Meningkat, cikgu. Meningkat, yes, betul. So kita tuliskan dia meningkat seperti ini. So pelajar dah tahu berlaku peningkatan di situ, nampak? Jadi pelajar dah tahu bahawa ekonomi menunjukkan peningkatan. Okay, kita tengok sektor lain. Sektor-sektor lain juga menunjukkan peningkatan. Kemudian kita lihat bagi keselamatan. Dia menurun. So Sean kita tandakan di sini. Ini penting supaya pelajar tidak lupa bila pelajar ingin menukar dia ke dalam bentuk persamaan linear nanti. Okey. Itu dia dari segi pendidikan dan kesihatan menunjukkan pola tidak konsisten. So sekarang kita lihat Sean, di sini ada 3 pola. Iaitu pola meningkat bagi ekonomi dan sektor-sektor lain,
pola menurun bagi keselamatan, pola tidak konsisten bagi pendidikan dan kesihatan. Ya. So di sini 3 pola pelajar telah ada dan pelajar perlu tukarkan dia ke dalam bentuk persamaan linear. Okey, ini dia. Ya, selain daripada itu, jumlah keseluruhan. Cikgu dah letakkan dalam kotak merah. Ya. Jumlah keseluruhan juga boleh kita angkat sebagai satu idea. Oh, boleh juga. Ya, bermakna sekarang dia ada 4 idea. Pola meningkat, pola menurun, pola tidak konsisten dan satu lagi jumlah keseluruhan. Okey. So, seterusnya kita lihat bagaimana. Seperti yang cikgu jelaskan tadi, bila kita menulis daripada segi jadual persamaan tidak linear kepada persamaan linear, pelajar perlu menyatakan data mutlak. Ini dia data mutlak. Ya, dari kita ambil sektor ekonomi, kita ambil 3,312. Ini adalah pada tahun 2019 cikgu tadi. Yeah. Tolak kepada 2,413 kita dapat 899 juta. Yeah. Maksudnya di sini ya, pelajar ini adalah kita panggil dia punya simbol dia. So pelajar tak boleh tak tulis. Kalau pelajar tulis 899 sahaja, tiada markah. Tiada markah langsung? Ya, langsung. Okey. Sebab pelajar tidak tulis RM 899 juta. Ya. Dari segi data peratus, kalau kita lihat di sini data peratus tadi, ini saja, kita tukarkan saja kepada bentuk peratus. Okey. Okey, ini penting juga Sean. Ya. Bila data peratus, pastikan tulis 2 tempat perpuluhan. Tak boleh satu ataupun Tak boleh tiga lah. satu. So kalau maknanya kalau dia contohnya 872.276, so dia mesti round off the number lah. Jadi 87.28. Okey. So maknanya mesti 2 tempat perpuluhan. Baik. Okey. So sekarang kita lihat ada data mutlak dan juga ada data peratus. So bagaimana pelajar nak tulis? Ini dia. Sektor yang menunjukkan pola peningkatan. So ini adalah pola dia. Ialah sektor ekonomi. So merujuk kepada data yang ada dan sektor-sektor lain. Maksudnya kalau ada peningkatan lebih daripada satu sektor, dia perlu tulis semua. Okey. Okey, so andai kata dia terlupa tulis ini, so tiada markah. Oh, langsung tiada markah? Tiada markah. Oh. So mesti lengkap tulis. Okey. So ini adalah kita panggil idea dia. Okey, baik. So huraian dia pada tahun 2017, ini adalah data asas. Perbelanjaan bagi sektor ekonomi. So pilih salah satu saja kita huraikan. Ya. Okey, ialah RM 2,413 juta dan dianggarkan. So kita rujuk pada jadual tadi. Ya, betul. Ada perkataan anggaran. Ya. So dia tak boleh tulis pada tahun 2019 dianggarkan meningkat kepada RM 3,312 juta pada tahun 2019 bersamaan 37.26%. Ini ialah data mutlak. Okay. Yang ini ialah data peratus. Maknanya di sini Ego kita hanya huraikan untuk sektor ekonomi walaupun sektor yang menunjukkan pola peningkatan tu ada lebih daripada satu. Yes. Tapi kita ambil satu saja. Satu sahaja. Tetapi untuk idea dia perlu nyatakan keseluruhan dan huraian pilih satu sahaja. Okey, itu yang kita katakan tadi ialah pola bandingan tadi. Okey. Seterusnya kita lihat pola perubahan tadi. So terusnya kita lihat pola bandingan pula. Dia masih lagi dalam bentuk pola. Pola bandingan biasanya kita akan mulakan pada tahun. Okey. Bandingkan jumlah paling besar dan paling kecil. So dalam idea tersebut paling besar dan paling kecil dinyatakan dengan jelas. Mesti nyatakan jumlah keseluruhan. Sebab apa? Sebab kita nak lihat data peratus dia. So berapa persen? So pelajar perlu nyatakan dengan jelas berapa persen daripada jumlah keseluruhan. Sebelum itu data mutlak juga perlu dinyatakan dengan jelas. So kita lihat di sini masih menggunakan jadual yang sama. Okey. So kita lihat dari segi tahun, kita ada tahun 2017, 2018 dan anggaran 2019. Apa yang cikgu jelaskan untuk bandingan, kita melihat pada tahun yang sama. Pada tahun yang sama tetapi dari segi sektor yang berbeza. So kita lihat jumlah terbesar ialah sektor-sektor lain. Okey. Jumlah paling kecil ialah
pendidikan. Dan ini adalah jumlah keseluruhan. Ya. So bagaimana kita hendak menulis dengan lengkap? Okey. Lihat, bila kita membandingkan tahun yang sama tetapi sektor berbeza. 2017 jumlah besar dia 9,980 juta. Ya. Sektor terbesar sektor-sektor lain kita dah nyatakan tadi. Dan pendidikan merupakan sektor terkecil. Okey. So kita lihat di sini. Sektor-sektor lain bila kita lihat ini adalah dari segi peratus dia. Okey. Ya. Kemudian data mutlak dia pelajar kita dah jelaskan macam mana nak kira tadi. So bila kita tulis pada tahun 2017, so ini adalah tahun dia. Okey. Perbelanjaan kerajaan persekutuan terbesar ialah bagi sektor-sektor lain dan yang terkecil sektor pendidikan. Ini ialah idea. Jika betul kita terus bagi 1 markah. Ya. Perbelanjaan kerajaan persekutuan bagi sektor-sektor lain. So kita pilih satu saja. Kita huraikan yang pertama dulu, sektor lain dulu. RM 3,121 juta bersamaan 31.27%. So ini betul, belum ada markah lagi. Sebab kita belum menyatakan lagi sektor pendidikan yang terkecil. Okey? Dan sektor pendidikan berjumlah RM 1,240 juta bersamaan 12.49% daripada jumlah keseluruhan. Berapa jumlah keseluruhan dia? RM 9,980 juta. So bila dia lengkap ni semua Sean, baru dia layak dapat 2 markah. Di mana data mutlak dia akan dapat 1 markah, data peratus sama dengan 1 markah. Ya. So, bermakna untuk idea sebegini dia akan dapat 3 markah. Untuk maknanya maksimum. kita kena ada data mutlak, data peratus dan juga huraian untuknya ya. Dan saya rasa apa yang penting juga adalah pentafsiran kita berdasarkan jadual yang diberikan tu. Data betul. tu kenalah betul. Dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses XTPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses STPM 2021 bagi mata pelajaran pengajian AM 3 bersama dengan Cikgu Abdullah. Baiklah Cikgu, untuk segmen ni apakah fokus kita Cikgu? Terima kasih Sean. So kita teruskan fokus kita pada hari ini. Sebelum ini kita lihat jadual iaitu dari segi pola. Ya. Seterusnya kita lihat hubung kait. Sama ada hubung kait melibatkan 1 jadual ataupun 2 jadual. So kita lihat soalan dulu. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan mengapa wujud keadaan yang menunjukkan hubung kait antara jumlah peluasan tanaman dan jumlah pengeluaran hasil tanaman dari bulan Januari hingga bulan Mei 2017. So kita lihat jadual ini. Ini dia, ya. Kalau kita lihat di sini jadual, ada 2 perkara yang perlu pelajar fahami, iaitu keluasan tanaman dalam unit 1,000 hektar dan juga jumlah pengeluaran hasil tanaman 1,000 tan metrik. So pelajar perlu melihat hubung kait di antara jumlah keluasan tanaman dan jumlah pengeluaran hasil tanaman. So kita lihat hubung kait dia, ya. Pertama kita lihat dari segi jumlah keluasan hasil tanaman. So kalau Sean lihat daripada bulan Januari hingga bulan Mei menunjukkan apa? Dia adalah dalam keadaan meningkat Cikgu. Yes, betul. Menunjukkan berlaku peningkatan. Ya. Okey. Jumlah pengeluaran hasil tanaman. Apa berlaku pada jumlah pengeluaran juga hasil tanaman? Meningkat, Cikgu. Juga meningkat. So ini yang perlu kita tunjukkan. Bagaimana jumlah keluasan hasil tanaman meningkat dan jumlah pengeluaran hasil tanaman juga meningkat. So berdasarkan analisis data, pelajar akan dapati jumlah keluasan tanaman menunjukkan peningkatan. Okey. Yang kedua, jumlah pengeluaran hasil tanaman utama juga menunjukkan peningkatan. So pelajar perlu rangkumkan di antara analisis data yang pertama dengan analisis data yang kedua supaya ada hubung kait. Di situ yang kita lihat hubung kait. Okey. So berdasarkan 2 dapatan ini, kita dapat simpulkan bahawa jumlah keluasan tanaman utama
menunjukkan peningkatan dan jumlah pengeluaran hasil tanaman utama juga menunjukkan peningkatan. Ini bermakna di sini kita telah menunjukkan hubung kait. Dari segi idea di sini, pelajar telah pun mendapat 1 markah. Idea dia betul, dia tunjukkan. Okey. Seterusnya, ya, pelajar perlu nyatakan dengan jelas, ya, bagaimana hubung peningkatan itu. So kita nyatakan pada bulan Januari tahun 2017 jumlah keluasan hasil tanaman utama. So ini kita menunjukkan pada huraian. Okey. Terutama menunjukkan meningkat kepada 6121,000 hektar pada bulan Mei 2017, iaitu peningkatan sebanyak 780,000 hektar atau kira-kira 14.60%. Dan jumlah pengeluaran, ini yang hubung kait dia, jumlah pengeluaran hasil tanaman juga menunjukkan peningkatan. Cikgu, saya ada satu soalan, Cikgu. Okey. Sebab di sini kita buat perbandingan dari segi bulan, Cikgu, daripada bulan Januari ke bulan Mei. Okey. Untuk setiap soalan pun kita kena buat macam tu, maknanya daripada permulaan masa yang diberikan, maknanya Okey. untuk jadual ni adalah bulan Januari sehingga bulan Mei, ataupun kita boleh buat juga daripada setiap bulan, maknanya daripada bulan Januari kita bandingkan dengan bulan, contohnya bulan Mac pun boleh ke, ataupun mesti daripada yang permulaan dan penghujung? Dari segi masa dia rugi, Sean, sebab dia kudu kira daripada satu. Okey. Sedangkan dia boleh kira sebab semua itu dia akan menunjukkan peningkatan. Ya. So Januari, pada bulan Januari, Februari menunjukkan peningkatan. Dia boleh kira pada bulan yang pertama hingga yang terakhir lah, hingga kepada bulan Mei. Lebih mudah, Sean. Lebih mudah lah. Jadi tidak perlu buang masa di situ. Okey, tapi kita mestilah daripada bulan pertama hingga yang terakhir, tak boleh bulan pertama, bulan keempat contohnya, tak boleh lah. Kita kena secara keseluruhan. Yes, keseluruhan. Okey, thank you, baik. Sean. So, kita lihat yang tadi kita lihat dari segi keluasan tanaman. Seterus kita rujuk kepada jumlah penghasil tanaman. So, sama juga pada bulan Januari 2017, jumlah penghasil tanaman ialah 10,660,000 tan metrik, meningkat kepada 15,101,000 tan metrik pada bulan Mei 2017, iaitu peningkatan sebanyak 4,441,000 tan metrik bersamaan 41.66%. Ini bermakna dia telah mencakupi semua perkara yang diperlukan dalam jawapan, iaitu menyatakan data mutlak. Ini dia. Ya. Data mutlak dan juga menyatakan data peratus, serta meletakkan hubung kait di situ di antara keluasan tanaman dan jumlah hasil tanaman. Apa lagi satu yang saya nampak, Cikgu, adalah kita juga mestilah letak dia punya unit. Contohlah dalam jadual kan, Ya, betul. ada 1,000 hektar ataupun 1,000 tan metrik. Contohnya kalau kita tak letakkan unit tersebut, contoh, Cikgu, kita akan hilang markah, Cikgu. Ya, Sean, kalau satu saja tak ada. Contohnya di sini dia tidak letak ni. Ya. So menyebabkan keseluruhan huraian tidak akan dapat markah. Oh, tidak. So itu sebab unit itu sangat penting. Kalau tidak kita tidak boleh baca kerana dia tidak akan memenuhi keseluruhan kehendak. Okey. Itu dia. Seterusnya antara sebab yang boleh disenaraikan. Tadi sebab kalau kita lihat tadi kita hanya pergi pada huraian data. Seterusnya kita perlu dikata kenapa wujud keadaan demikian. So itu adalah kita analisis maklumat pula. Apa yang perlu. So kita lihat antara sebab yang boleh disenaraikan ialah permintaan meningkat. So bila permintaan meningkat, keluasan tanaman perlu diluaskan dan hasil juga meningkat. Penggunaan peralatan moden. Okey. Selain daripada itu, galakan dari kerajaan. Kerajaan beri subsidi, bantuan teknikal. Semua itu mampu meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. Betul. Seterusnya, penglibatan pihak swasta. So, pihak swasta dia akan buka ladang dalam skala yang besar. Secara tidak langsung jumlah pengeluasan juga meningkat. Okey, selain daripada itu, kepelbaian penggunaan hasil tanaman. Maksudnya hasil tanaman, contohnya makanan, tidak lagi dibuat sebagai bahan makanan. Dia mungkin berubah dari segi boleh buat kosmetik, terlibat dalam pharmaceutical. Yang semuanya itu akan menjadikan permintaan pada barangan pertanian meningkat. Kerana diperlukan oleh lebih banyak saluran, bukan satu saluran saja. Dia bukan lagi sebagai bahan makanan saja, tapi telah pelbagaikan dari industri hiliran di situ. Okey, so kemudian perkembangan sektor industri. So bagaimana kita nak menjawab dia? Keadaan ini berlaku kerana permintaan hasil pertanian yang meningkat. Okey.
So kita ada huraian. Permintaan yang tinggi terhadap hasil pertanian menyebabkan berlaku pembukaan kawasan baharu dan hal ini menyebabkan jumlah pengeluaran hasil pertanian juga meningkat. Sebagai contoh, pembukaan kawasan baharu kelapa sawit menyebabkan jumlah pengeluaran kelapa sawit juga meningkat. Hal ini berlaku kerana permintaan yang tinggi terhadap produk berasaskan kelapa sawit. Maknanya Sean di sini kelapa sawit bukan hanya boleh jadikan minyak sahaja, tapi boleh jadi biodiesel dia buat. Kemudian diubah kepada makanan kesihatan, vitamin. Semuanya itu adalah memastikan bahawa berlaku peningkatan permintaan kepada hasil pertanian. Itu yang kita nak hubung kait di antara keluasan dan jumlah. Kenapa berlaku sedemikian? Dan itulah kehendak soalan yang cikgu pun telah jawab. Dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Sukses STPM 2021 bersama dengan Cikgu Abdullah bagi mata pelajaran pengajian AM 3. Baiklah Cikgu, untuk segmen ini apakah fokus kita Cikgu? Terima kasih. Seterusnya untuk bahagian ini, segmen ini, fokus kita adalah kepada dua jadual. So bagaimana kita lihat hubung kait apabila melihat dua jadual? Tengok soalan dahulu. Berdasarkan jadual 1 dan jadual 2 di bawah, jelaskan hubung kait antara pengeluaran hasil tanaman dan pendapatan hasil tanaman dari tahun 2014 hingga 2016. Jelaskan mengapa keadaan demikian berlaku. So kalau kita lihat sini Sean, ada dua bahagian. Ini adalah bahagian pertama. Dia nak lihat hubung kait. Sampai di sini. So ini adalah bahagian pertama. Dan ini adalah bahagian kedua. Pertama maknanya pelajar perlu buat analisis data. Ini adalah berpandukan kepada jadual. Dan yang kedua ialah B, ialah analisis maklumat. So ada dua perkara. Ada bahagian A dan bahagian B yang pelajar perlu penuhi. So kita lihat jadual. Di sini terdapat dua jadual. Jadual 1, pengeluaran hasil tanaman dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Dan jadual 2 ialah pendapatan hasil tanaman utama dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Unit berbeza, Sean. So pelajar kena lihat. Yang pertama unit tan metrik dan yang kedua ialah unit RM juta. So apa perlu pelajar fokus dahulu? So pelajar perlu lihat jadual 1 dan jadual 2, apa hubung kait di antara jenis tanaman iaitu pengeluaran dan juga pendapatan. So berapa pendapatan? Kita lihat di sini. Dua perkara perlu dijelaskan, hubung kait antara pengeluaran hasil tanaman dan pendapatan hasil tanaman. Ini ialah kita panggil tadi analisis data. Betul. Cikgu ulang semula supaya pelajar faham. Pelajar perlu jelaskan mengapa keadaan demikian berlaku. Ini adalah analisis pengetahuan. So ini adalah bahagian A dan ini ialah bahagian B. Ini adalah data yang pertama lah. Kita lihat pengeluaran hasil tanaman. Kita lihat dari segi jumlah. Apa yang kita boleh perhatikan dari segi jumlah dia? Dari segi data dia. Dia meningkat Cikgu. Meningkat. Betul ke meningkat, Sean? 10 660,629. So apa dia? Tidak konsisten. Oh ya betul Cikgu. Itulah kesilapan saya Cikgu. Ini kadang-kadang pelajar juga sering buat kesilapan macam ni. Dia lihat sahaja tetapi tidak menganalisis keseluruhan. So dia sampai sini aja Sean dia tengok. Tak, saya tengok yang pertama dan yang terakhir. Yang kedua sebenarnya dia berlaku tidak konsisten iaitu menurun dan meningkat. Manakala dari segi pendapatan hasil tanaman utama, apa yang berlaku pada hasil tanaman utama, dia meningkat. 3, 7, 4, 6. So dia berlaku peningkatan. Yang ni meningkat. So maknanya sekarang pelajar perlu kaitkan di antara jadual pertama dengan jadual kedua. Bagaimana? Ini dia. Jadual 1.
jumlah keseluruhan pengeluaran hasil tanaman utama di Malaysia dari tahun 2014 hingga tahun 2016 menunjukkan tidak konsisten. So fokus kepada jadual 1. Okey. So apa pula dapatan jadual 2? Okey. Jumlah keseluruhan pendapatan hasil tanaman utama di Malaysia dari tahun 2014 hingga tahun 2016 menunjukkan peningkatan. So satu tidak konsisten, satu menunjukkan peningkatan. So pelajar perlu jelaskan hubung kait di antara dua jadual ini. So tengok. Okey. Jumlah keseluruhan pengeluaran hasil tanaman menunjukkan tidak konsisten, tetapi jumlah keseluruhan hasil pendapatan utama menunjukkan peningkatan. Satu tidak konsisten, yang satu meningkat. So ini idea. So pelajar layak dapat 1 markah di sini. Okey. Itu belum lagi pergi pada huraian. Kemudian barulah dia melihat kepada huraian, sama juga bagaimana kita buat sebelum ni, pengiraan dia. Mesti ada data mutlak, mesti ada data peratus dan juga unit yang jelas. So jumlah keseluruhan pengeluaran hasil tanaman utama menunjukkan tidak konsisten. Ini adalah kepada jadual pertama. Tetapi jumlah keseluruhan hasil pendapatan utama menunjukkan peningkatan. Di sini ialah idea dia, Sean. Selebihnya ialah huraian. Pada tahun 2014, jumlah pengeluaran hasil tanaman utama ialah 10,629,000 tan metrik. Unit jelas. Menurun kepada 10,660,000 tan metrik pada tahun 2015. So ini tahun asas, ini tahun bandingan dia. Okey. Iaitu penurunan sebanyak 31,000 tan metrik bersamaan 0.29%. Data mutlak, data peratus. Ini baru jadual pertama. So dia perlu hurai jadual kedua. Namun begitu, berlaku peningkatan pada tahun 2016. So maknanya masih jadual pertama tadi kita lihat sebab dia tidak konsisten, Sean. Betul. Betul ya. Pada tahun 2016 kepada 11,220,000 tan metrik, iaitu peningkatan sebanyak 593,000 tan metrik bersamaan 5.58%. So selesai untuk jadual pertama. Sebab dia tidak konsisten, kita tunjukkan berlaku penurunan dan kemudian dia meningkat kembali. Walau bagaimanapun kita letak penanda wacana di situ, menunjukkan ada hubung kait di antara jadual pertama dan jadual kedua. Jumlah pendapatan hasil tanaman utama menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014, jumlah pendapatan hasil tanaman utama ialah 3,753,000 tan metrik. So kosong tertinggal sini ada satu. Meningkat kepada RM6,236,000 juta pada tahun 2016. Peningkatan sebanyak RM5,861,000 juta. Bersamaan 156.16%. Okey. Ini ialah untuk data, analisis data. Kita lihat contoh satu lagi. Ini dia. Kita lihat kepada kelapa sawit. Apa berlaku kepada kelapa sawit? Penghasilan hasil tanaman kelapa sawit meningkat. Pendapatan meningkat. So dua-dua meningkat. Okey. Apa yang perlu kita jelaskan? Pengeluaran hasil tanaman utama meningkat dan pendapatan hasil tanaman utama juga meningkat. So kita rujuk kepada kelapa sawit. Dua-dua meningkat. Okey. Pengeluaran hasil tanaman utama meningkat dan pendapatan hasil tanaman utama juga meningkat, iaitu kelapa sawit. Ini idea dia. So tapi kalau ada lebih daripada satu, dia kena senaraikan semua. Contohnya kalau getah juga meningkat, padi juga meningkat, dia kena senaraikan semua. Pada tahun 2014, pengeluaran kelapa sawit ialah 8,319,000 tan metrik, meningkat kepada 8,542,000 tan metrik. Iaitu peningkatan sebanyak 223 tan metrik bersamaan 2.68%. Dan pendapatan hasil tanaman utama juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014, pendapatan bagi kelapa sawit ialah RM3,256,000 juta
meningkat kepada RM5 juta 324 ribu juta pada tahun 2016. Peningkatan sebanyak RM2,68,000 juta bersama 63.51%. So, dua telah diberikan dalam analisis data ini. Ya. Cikgu, tetapi sebelum kita teruskan, Igu, sebenarnya saya nak tanya, Igu, bagaimana kita nak tahu yang mana satu untuk contoh ni adalah hasil tanaman utama, Igu? Yang ni adalah diberikan dalam jadual, maknanya kita kena carikan yang mana adalah hasil tanaman utama lah, Igu? Ya, betul. Dalam jadual telah dinyatakan dengan jelas. So, pelajar perlu analisis jadual tersebut berdasarkan data-data yang diberikan. So, dia boleh nampak meningkat, menurun atau tidak konsisten berdasarkan tanaman-tanaman yang diberikan, Sean. Itu dah jelas di situ. Okey. Seterusnya, idea lain. Pengeluaran hasil tanaman utama menunjukkan penurunan dan pendapatan hasil tanaman juga menurun bagi getah. So, hubung kait antara dua. Kemudian, pengeluaran hasil tanaman utama menurun, tetapi pendapatan hasil tanaman meningkat bagi kelapa. So, kita tadi dah ada dua idea, so ada 3, 4. Pengeluaran hasil tanaman utama tidak konsisten, pendapatan hasil tanaman utama juga tidak konsisten bagi koko. Pengeluaran hasil tanaman utama tidak konsisten, tetapi pendapatan hasil tanaman utama meningkat bagi padi. So, sekarang untuk analisis data, dia ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 idea. Minimum hanya pelajar senaraikan 2 sahaja. Maknanya ini adalah contoh idea lain yang kita boleh gunakan. Idea lain yang boleh digunakan. Tapi yang ini pun kita belum masukkan huraian dia lagi lah. Ya, belum lagi. So, huraian pelajar faham macam mana nak buat dah. Tapi andainya pelajar menyenaraikan lebih daripada 2, so kita pilih yang terbaik. Markah yang terbaik. So, kalau disenaraikan 3, kita tanda contohnya 2 yang terbaik. So, kita pilih the best of 2 lah. Tapi dari segi masa pun kita kena jaga kan, Igu. Kalau kita jawab penting. Terlalu banyak, nanti tak cukup masa untuk jawab soalan lain. Ya, betul, Sean. Tapi saya ada satu lagi soalan, Igu. Sekiranya contoh kita perlukan minimum 2 idea, Igu, tapi kita letakkan 3. Tapi pemeriksa akan pilih yang 2 yang terbaik. Tapi misal kata contoh yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama tu kita ada buat kesiapan dari segi unit yang digunakan. Mungkin kita tak masukkan unit, Igu. Maknanya di sana penerangan untuk idea yang pertama dah tak kira lah, Igu. Tak kira. Maknanya contohnya macam 2 dan 3 sebab minimum masih ada 2 tu, maka masih boleh dapat markah maksimum lah. Sebab pelajar kena faham, bahagian B dia tak sama bahagian C. So, kalau bahagian C dia minta 5 idea, pelajar senaraikan 6 idea, idea yang ke-6 tu kita dah tak baca. So, dia berbeza dengan bahagian B. Bahagian B dia tidak ada limitasi perkataan. You boleh senaraikan berapa banyak, tapi kita ambil yang terbaik. Dan kita perlu tanda juga di situlah. So, sebab itu kalau kita lihat, kalau di sini idea perlu disenaraikan 2 saja, tapi pelajar senaraikan 3, kita pilih 2 yang terbaik lah di situ. Seterusnya, berdasarkan jadual 1 dan 2 di bawah menunjukkan peningkatan pengeluaran hasil tanaman dan pendapatan hasil tanaman dari tahun 2014 hingga 2016. Jelaskan mengapa keadaan demikian berlaku. Tadi, Sean, yang 6 idea itu adalah untuk bahagian A, analisis data. So, maknanya kita perlu masuk bahagian B pula. Analisis pengetahuan. Jelaskan kenapa keadaan demikian berlaku. Kalau dalam konteks soalan macam ni, maknanya dia perlu beri analisis data disertakan dengan analisis sebab inilah analisis maklumat. So, maknanya dalam perenggan yang sama. Next section. Cikgu boleh tekan je? Tekan saja. Bukan. So, ini kita off saja. Keep saja. Thank you. Tekan yang ni ke? Sini. Saya tolong. Thank you, Sean. So kalau kita lihat ini, kalau yang tadi dia ada bahagian A, bahagian B. Tapi kalau ini, Sean, dalam analisis data dia perlu nyatakan sebab kenapa keadaan demikian berlaku. Kalau dikata meningkat, kenapa meningkat? Kalau menurun, kenapa menurun? So kita lihat contoh dia. Pengeluaran hasil tanaman utama meningkat dan pendapatan hasil tanaman utama juga meningkat. Kelapa sawit. So, kita ambil kelapa sawit tadi lah. Pada tahun 2014, pengeluaran kelapa sawit ialah 8,319,000 tan metrik, meningkat kepada 8,542,000 tan metrik, iaitu peningkatan sebanyak 223 tan metrik bersama 2.68%. Dan pendapatan hasil tanaman utama juga meningkat. So, dia beri data.
Pada tahun 2014, pendapatan bagi kelapa sawit 3 juta, RM 3,256,000 tan ribu juta, meningkat kepada RM 5,324,000 juta pada tahun 2016. Peningkatan sebanyak RM 2,68,000 juta bersama 63.51%. So analisis data. Sudah beri sebab kenapa keadaan demikian berlaku. Hal ini berlaku kerana permintaan yang meningkat terhadap pengeluaran hasil sawit, sama ada dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Fenomena ini menyebabkan pengeluaran hasil tanaman utama meningkat dan pendapatan hasil tanaman utama juga meningkat. So dia tunjukkan hubung kait di antara jadual pertama dengan jadual kedua, dan diberi sebab kenapa keadaan demikian berlaku. Contoh Sean, kalau dia kata pengeluaran koko tidak konsisten, hasil koko meningkat. Maknanya dia kena beri sebab kenapa keadaan demikian berlaku. Ini adalah satu contoh bentuk soalan dan jawapan yang berbeza dengan yang sebelumnya. Dan contoh ni yang contohnya yang sebab yang diberikan ni adalah berdasarkan permintaan ego. Tapi ini adalah merupakan salah satu sebab. Tapi ini kita kena berikan sebab secara logik lah ego. Kalau contohnya kita gunakan sebab cuaca pun boleh juga ke cikgu? Bergantung kepada jawapan yang diberikan. Kalau bertepatan kita tak ada masalah. Sebab itu pelajar dia perlu lihat, perlu analisis. Kenapa kan? Contohnya kalau dia kata meningkat, cuaca dia kata. Keadaan cuaca yang sesuai menyebabkan iklim yang sesuai, Malaysia sesuai untuk tanaman kelapa sawit. So peningkatan meningkat. Atau dikata penggunaan teknologi moden. Semuanya itu akan mampu meningkatkan pengeluaran hasil kelapa sawit. Ini adalah salah satu bentuk soalan lagi. Maknanya pelajar bila menjawab dia kena analisis. Sama ada data dan analisis data dan analisis maklumat secara berasingan A dan B, ataupun analisis data dan sebab itu diletakkan dalam satu perenggan yang sama. So kalau macam ni dalam satu perenggan yang sama. Dia berbeza dengan yang sebelumnya lah. Okey. Baiklah cikgu, dan untuk hari ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, cikgu, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar hari ini, cikgu. Okey, terima kasih. Ingatan saya kepada pelajar untuk SEM 3, pelajar perlu memberi perhatian yang jelas. Yang pertama, untuk SEM 3, pelajar tidak ada peluang untuk mengulang. Dan yang kedua, pelajar perlu fokus, jaga kesihatan supaya pelajar mampu menjawab dengan cemerlang. Itu harapan Cikgu Sean. Dan saya rasa ini juga harapan kepada guru, harapan ibu bapa dan harapan rakyat Malaysia semua. Kerana pelajar ini adalah generasi akan datang yang akan membentuk negara kita, Sean. Terima kasih Cikgu Abdullah atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini, dan kepada mereka yang akan menduduki pengajian AM 3. Semoga berjaya kepada anda semua dan kita akan berjumpa di kelas yang seterusnya. Bye semua.